Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang saya ucapkan kepada semua hadirin ke pentas ilmu forum perdana pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kehadrat Ilahi kerana dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini. Sebelum kita mulakan majlis pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan memanjat kesyukuran ke atas Ilahi kerana dapat sama-sama kita berkumpul dan bersua dalam majlis ilmu yang kita adakan pada hari ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Maka saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Syafiq Izzuddin sebagai moderator anda pada hari ini. Hari ini saya ditemani oleh dua orang panel bagi sama-sama kita membahas dan membincangkan tentang isu yang amat panas pada zaman dan era ini. Di sebelah kanan saya seorang panel yang nampak pendiam tapi sungguh berilmu dan petah berbicara, iaitu saudara Muhammad Amirul. Kau apa khabar saudara Amirul? Alhamdulillah sihat. Khabar kasihan InsyaAllah sihat. Bini pun dah tambah bagus dah. Baiklah, dan di sebelah kiri pula saya seorang ahli panel yang segak bergaya, iaitu Muhammad Hafiz. Apa khabar saudara Hafiz? Baik, Alhamdulillah. Anak macam mana rumah? Anak ramai. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari yang penuh berkah ini, sama-sama kita akan mengupas dan bincang dengan lebih mendalam sebuah isu yang hangat sedang melanda masyarakat Islam pada hari ini. Apa dia? Baiklah, tajuk perkongsian yang kita akan bincang pada hari ini ialah tentang isu akhlak semasa, iaitu pergaulan bebas remaja terbabas. Sebenarnya saya yakin isu pergaulan bebas ini sebenarnya sudah cukup sinonim dengan masyarakat pada hari ini, terutama dalam kalangan anak muda. Sesetengah masyarakat menganggap masalah pergaulan bebas ini hanya perkara kecil, namun sebenarnya ia mampu memberi impak yang sangat negatif dalam kehidupan. Baiklah, oleh itu mari kita menjumpa ahli panel kita yang pertama untuk menguraikan lebih lanjut tentang isu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri. Terima kasih kepada saudara Syafiq. Sebelum saya mengulas isu ini dengan lebih panjang, saya suka untuk membacakan suatu firman Allah dari surah An-Nisa ayat 30 yang bermaksud, katakanlah, yakni wahai Muhammad, kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka, yakni daripada memandang yang haram, memelihara kehormatan mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Berdasarkan firman ini, sudah jelas Allah menegaskan kita untuk menjaga batas dan adab pergaulan antara lelaki dan perempuan. Dikasihi Allah sekalian, sebenarnya apakah maksud pergaulan bebas yang sedang kita bahas ini? Maksud pergaulan bebas ini adalah perilaku menyimpang yang melampaui batas dari kewajipan, tuntutan, aturan, syarat dan tiada perasaan malu. Bahasa mudahnya, pergaulan tanpa batas antara lelaki dan perempuan yang melanggar syariat. Pergaulan bebas biasanya dikaitkan dengan seks bebas, kehidupan malam dan lain-lain. Pergaulan bebas tanpa batas boleh menyebabkan perkara yang lebih buruk berlaku seperti penzinahan. Islam menyuruh kita untuk menjaga batas dan menjaga pergaulan, terutamanya antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Dahulu lagi, syaitan telah berjanji pada Allah untuk menyesatkan kaum Adam dengan menghasut kita ke arah kemungkaran seperti pergaulan bebas. Jika iman dan pegangan kita tidak kuat, maka mudah untuk kita terpadaya dengan hasutan syaitan dan nafsu hingga akhirnya meninggalkan kesan negatif pada diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Hafiz atas penerangan sebentar tadi. Isu pergaulan bebas ini sebenarnya lebih dekat dengan remaja pada hari ini. Pada hari ini, isu pergaulan bebas sememangnya sudah sinonim dengan kita. Ramai anak muda kita pada hari ini rosak kerana masalah pergaulan bebas yang tidak dibendung. Jika kita lihat, sudah banyak kes hamil luar nikah dan pembuangan bayi dalam kalangan remaja pada hari ini. Bermula dengan percintaan dan akhirnya membawa ke arah
perkara yang tidak diingini seperti penzinaan. Apa pula pendapat anda, Saudara Amirul, tentang perkara ini? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dihormati sekalian, seperti yang dinyatakan oleh saudara Syafiq kita, setiap manusia akan menjalani proses pembesaran, dan pada satu tahap kita akan mengalami proses akil balik. Tahap inilah pemikiran remaja mula berkembang. Sifat mencintai dan dicintai tidak salah, kerana Allah SWT sendiri menciptakan kita secara berpasangan. Burung berpasangan, ketam berpasangan, even kita punya kasut berpasangan. Kan susah kalau kasut di sebelah aja. Betul. Tak gitu. Betul. Memang tak dapat dinafikan lagi, ramai remaja di luar sana yang kini sedang menjalani hubungan percintaan. Namun kadang-kadang ramai di antara mereka yang gawan dengan nafsu, hingga perkara yang tidak diingini seperti perzinaan berlaku. Alhamdulillah. Puncanya kerana pergaulan yang terlalu bebas, yang tiada batas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Jika kita lihat, ramai anak muda di luar sana bergaul tanpa batas, dan ada di antara mereka yang bertepuk tampar, bahkan berciuman tanpa sebersalah, hingga melanggar perintah Allah. Allahu Akbar. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah seorang lelaki itu berhalwat atau masuk menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada yang mahram menyertai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui hadis ini, Rasulullah sendiri menasihati kita agar tidak berdua-duaan antara lelaki dan wanita. Kerana syaitan ini bahaya. Syaitan akan menjadi orang yang ketiga dalam dan mempengaruhi kita ke arah kemaksiatan. Jadi apa yang kita dapat lihat, bila kita berduaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, syaitan akan hadir menjadi orang ketiga, menghasut pemikiran anak-anak muda pada zaman ini untuk melakukan benda yang melanggar perintah Allah dan Rasul. Sekian itu pendapat saya. Terima kasih. Allahu Akbar. Nauzubillahi min zalik. Baiklah, terima kasih Saudara Amirul kerana sudi memberi pandangan dan pendapat berkaitan isu yang sedang kita bincangkan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Amirul sebentar tadi. Isu berkaitan pergaulan bebas ini antara lelaki dan perempuan bukan mahram tidak boleh sekali-kali dipandang remeh. Pada tahun 2018, negara Malaysia mencatat 2,873 kes remaja wanita hamil sebelum kahwin. Itu tak cerita lagi tentang berapa ramai bayi yang telah dibuang atas faktor wanita remaja hamil ni sebelum berkahwin. Salah satu faktor yang menyumbang angka tersebut ialah aktiviti seks bebas. Pada pendapat Saudara Hafiz, apabila punca aktiviti pergaulan bebas ini semakin berleluasa? Baiklah, terima kasih Saudara Syafiq. Sama-sama. Seperti yang dapat kita saksikan ketika ini, dalam dunia yang kian maju dengan teknologi yang semakin canggih ketika ini, internet sangat berpengaruh dalam kalangan remaja berbanding media yang lain. Sebab apa? Internet ni mempunyai macam-macam perkara yang tidak berfaedah, terutamanya untuk budak-budak kecil. Sebab itulah kita, ibu bapa, kena kawal penggunaan gadget-gadget seperti telefon bimbit, iPad dan segalanya. Terutamanya bila diorang buka YouTube, macam-macam benda yang direkomenkan untuk mereka untuk tengok benda-benda tak sepatutnya. Seterusnya, rancangan-rancangan TV pula. Bermacam-macam adegan-adegan seks yang dipaparkan di movie English, yang terutamanya di iklan-iklan juga termasuk. Sebab bila diorang nak tunjuk iklan shampoo tu, tapi macam nak tayang benda yang tak patut kepada budak-budak. So bila budak-budak pun dah biasa dengan benda-benda macam ni, diorang akan, pada diorang benda tu biasa, tak berdosa bila tengok. Betul tak? Betul. Okay. Terusnya, banyak juga majalah-majalah lucah seperti tunjuk kereta-kereta, tapi dekat sebelah kereta tu biasalah ada perempuan pakai bikini, tapi yang tengoknya biasa bapak-bapak lah. Tapi yang anak-anak ni kalau jumpa benda macam tu, takkan benda tu sebenarnya menggunakan nafsu diorang makin meningkat, dan bapaknya pun tak tahulah, itu cerita dalam rumah tangga diorang lah kan. Itulah orang kata, bapak korek anak rintik. Hal seperti ini
menyebabkan unsur-unsur lucah mula mempengaruhi minda bahkan kepada kanak-kanak yang masih di bawah umur. Akhirnya mereka mula merasa ingin cuba untuk melakukan perkara seperti yang mereka tonton selama ini. Seterusnya, remaja pada hari ini dilihat semakin mudah terpengaruh atau lebih dikenali sebagai hedonism. Ramai anak muda sangat mudah terpengaruh dengan gaya hidup orang bukan Islam yang membolehkan pergaulan bebas. Jika kita lihat pada hari ini, berapa ramai orang yang terlibat dengan perkara-perkara seperti ini. Contohnya, pelajar sekolah berjoget di kelas seperti mahu berseronok dengan berjoget lagu artis K-pop diorang yang suka tu. Tapi benda tu, diorang tak malu untuk buat depan lelaki. Ini menyebabkan lelaki semua akan rasa naik nafsu syahwatnya. So, benda macam tu lah yang membuatkan lelaki ni semua akan pandang negatif pada wanita. Diorang tak akan respect wanita ni dengan betul-betul. Tambahan pula, jika kita lihat pada hari ini, ramai remaja kita tak suka dengan drama, lagu, terutama je dengan artis-artis Korea di luar sana. Diorang dah tak kisah dengan perkara-perkara seperti aurat yang sama daripada orang tengok benda dia suka. Sebab artis-artis Korea tu kebanyakannya semua berpakaian seksi. And diorang tu pula bila tengok benda macam tu, diorang tak fikir benda tu haram. Diorang fikir hanya keseronokan yang diorang mahukan. Tambahan pula, jika kita lihat remaja kita pada zaman ini, mereka sanggup mengidolakan artis-artis di luar sana, bukan saja di Korea, termasuk di negara-negara luar yang lain. Kita sebagai umat Islam, kita sepatutnya berada dalam jalan yang lurus kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengirim kita sebuah kitab yang dikenali sebagai Al-Quran. Firman Allah dalam surah An-Naml ayat yang 77 bermaksud, dan sesungguhnya Al-Quran itu menjadi hidayah dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kita juga harus bijak memilih orang untuk jadikan role model kita. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang insan yang cukup mulia peribadi dan akhlaknya. Orang macam ni lah kita kena idolakan, kita kena respect, kita kena contohi, bukannya orang-orang yang mengundang perkara-perkara kemaksiatan. Beliau lah sepatutnya kita jadi contoh, idola seperti teladan dalam hidup. Boleh saya tanya, saudara Syafiq, ada yang kenal mana-mana K-pop punya artis ke? Kalau cakap kenal tu kenal lah. Cuma kita kenal tu sebagai sebab dia jadi satu trend. Tapi kita jangan sampai kita terpengaruh lah dengan budaya. Saudara Amirul, ada kenal mana-mana artis Korea yang saudara Amirul pun suka tengok sebenarnya? Korea tu tak ada lah. Yang ada pun artis Bollywood. Bollywood. Oh, ustaz ni lah yang Bollywood ke? Ya, dia wajib lah. Itu saya layan. Sedap saudara Ustaz. Alhamdulillah. Okey, tambahan lagi. Isu pergaulan bebas ini semakin berleluasa kerana ramai remaja pada hari ini yang masih kurang didikan agama dan perhatian dari ibu bapa. Ini pun jadi isu masalah zaman sekarang. Ramai ibu bapa yang sibuk kerja sampai lupa nak bagi perhatian ke anak-anak sendiri. Kerja tu berpada-pada lah. Korang kerja siang, petang tu spend time lah dengan anak-anak. Pergi mengaji dengan anak-anak, semayang jemaah sama-sama. Kan bagus buat benda tu semua. Ramai anak-anak yang terjebak dengan permasalahan ini kerana tidak ditegas sejak awal. Ibu bapa sangat memainkan peranan penting dalam isu ini kerana ibu bapa lah yang bertanggungjawab dalam mendidik anak. Namun kebanyakan ibu bapa kurang menerapkan nilai-nilai agama dalam mendidik anak-anak. Inilah jadi masalah utama. Antara masalah besar lah pada zaman kini kenapa anak-anak sekarang menjadi macam tu. Sebab sepanjang saya tengok anak-anak zaman sekarang, mereka lalu asingkan diri dengan ibu bapa. Diorang duduk dalam bilik, cuba-cuba keluar, spend time dengan keluarga. Benda ni semua akan melahirkan sikap positif dalam diri anak-anak. Kita semua sering mendengar kata-kata bahawa anak ibarat selembar kain putih. Ibu bapa lah yang mencorakkannya. Sesetengah ibu bapa tidak mengendahkan tentang kehidupan anak-anak mereka, dengan siapa mereka berkawan atau ke mana mereka pergi ketika tiada di rumah. Kita sebagai anak pun janganlah terlalu mengasihkan diri dengan ibu bapa. Sayanglah ibu bapa. Seperti kalau nak tunjuk kasih sayang pun, bagi hadiah, makan sama-sama, boleh tunjukkan kasih sayang. Kalau nak nyanyikan mak pun boleh. Macam, oh ibu, kau misi Rabayu bagi
nyanyikan orang, so orang pun sejuk hati dengar. Orang pun sejuk dengar kan. Betul. Sedap Ustaz kami nyanyi. Alhamdulillah dah berarti azan 7 tahun dah. Wah. Tapi azan kat rumah je lah yang tak pergi masjid. Akhirnya, disebabkan kelekaan ibu bapa inilah yang menyebabkan ramai di kalangan anak-anak muda yang terlibat dalam pergaulan bebas dan menjalankan hubungan di luar tabi'i. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Hafiz atas penerangan sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita meneruskan perbincangan dan perbahasan kita berkaitan isu pergaulan bebas ini, saya akan buka untuk sesi soal jawab. Bagi sedang hadirin yang mempunyai sebarang soalan, boleh terus ajukan kepada moderator selepas ini. Assalamualaikum, nama saya Omar. Seperti yang dinyatakan oleh ahli panel pertama tadi, salah satu faktor terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja adalah kurang didikan dan perhatian ibu bapa terhadap anak-anak. Soalan saya, bagaimana cara ibu bapa perlu mendidik anak-anak agar terhindar daripada isu pergaulan bebas ini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Encik Omar atas pertanyaan sebentar tadi. Bagaimana cara ibu bapa perlu mendidik supaya anak-anak tidak terjebak dalam pergaulan bebas? Bagi menjawab pertanyaan ini, saya menjemput saudara Hafiz selaku panel pertama untuk menjawab soalan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, terima kasih kepada Encik Omar kerana telah sudi bertanya berkaitan bagaimana ibu bapa harus mendidik anak-anak supaya mereka terhindar dari aktiviti pergaulan bebas. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat ke-46 yang bermaksud, harta benda dan anak pinak ialah perhiasan hidup di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan zuriat kepada pasangan suami isteri sebagai amanah. Sememangnya tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik anak-anak menjadi manusia yang baik, soleh atau solehah terletak pada tangan ibu bapa. Salah satu cara untuk memelihara anak-anak daripada melakukan kemungkaran adalah dengan mendidik dan mengajar anak-anak solat sejak mereka kecil lagi. Solat ini juga merupakan rahsia didikan yang amat hebat kepada anak-anak. Di samping mendidik anak-anak kita agar ingat kepada Allah, solat juga menjadi benteng kepada mereka dari keruntuhan akhlak dan kejadian sosial. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45 yang bermaksud, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak kamu bersembahyang ketika mereka berumur 7 tahun lagi. Jika mereka tidak melakukannya sampai umur 10 tahun, pukul mereka. Jika pisahkan di antara mereka, yakni lelaki dan perempuan, dari tempat tidur. Riwayat Al-Hakim dan Abu Dawud. Seperti yang dinyatakan di dalam hadis ini, ibu bapa perlu memisahkan tempat tidur antara lelaki dan perempuan untuk mengelakkan perkara seperti sumbang mahram berlaku dan juga dapat mengelakkan anak-anak mengetahui tentang seks di awal usia. Jika mereka sudah terbiasa dengan perkara sebegini, mereka akan ingin mencuba untuk melakukan perkara yang sama apabila mereka sudah dewasa, dan perkara inilah yang mengundang kepada pergaulan bebas dan seks bebas, terutamanya antara adik-beradik. Akhir sekali, ibu bapa perlu lebih mengambil berat tentang perkembangan anak-anak. Layan anak-anak yang sudah dewasa seperti seorang kawan supaya mereka selesa untuk berkongsi masalah dengan kita, boleh borak sama-sama, beri sepenuh tumpuan kepada anak-anak dan sentiasa memerhatikan tingkah laku mereka. Dengan cara inilah kita dapat mencegah dari awal sekiranya anak-anak mula terjebak dalam aktiviti pergaulan bebas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Hafiz atas penerangan itu tadi. Semoga penjelasan ini dapat menjawab persoalan yang diajukan oleh Encik Omar tadi. Baik, sekiranya tiada apa-apa soalan lagi, kita akan teruskan majlis ini dengan ahli panel yang seterusnya. Seperti yang dinyatakan oleh ahli panel kita, begitu banyak faktor yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas. Isu pergaulan bebas bukan satu perkara yang harus dipandang remeh kerana ianya boleh memberi impak yang sangat besar. Pada pandangan saudara Amirul, apakah kesan buruk daripada pengamalan pergaulan bebas ini? Terima kasih kepada moderator. Saudara serta saudari yang dikasihi Allah sekalian, berbahas mengenai isu pergaulan bebas sudah pasti ada impak dan kesan buruk daripada amalan ini. Kebanyakan isu pergaulan bebas biasanya berakhir dengan penzinaan dan seks bebas.
Ramai di antara mereka yang terlibat dalam masalah pergaulan bebas ini terpedaya dengan godaan nafsu hingga sanggup melakukan perkara yang melanggar syariat Islam. Alhamdulillah. Hal ini menyebabkan segelintir remaja perempuan mengandung sebelum berkahwin. Dalam situasi tersebut, remaja yang hilang pegangan agama akan menjadi tidak berperi kemanusiaan, lalu membuang dan meninggalkan anak yang baru dilahirkan seperti tempat-tempat yang tidak sepatutnya, seperti tandas awam, di dalam tong sampah, dan ada yang campak anaknya sendiri di tepi sungai. Allah Akbar. Seperti yang kita sedia maklum, banyak kes pembuangan bayi yang berlaku dalam negara ini. Ada juga sesetengah remaja perempuan yang mengandung sebelum kahwin membunuh diri kerana terlalu menyesal dan malu akan perbuatannya, dan dia takut untuk mengaitkan keluarganya sendiri. Maka di sini kita dapat lihat betapa besar kesan pergaulan bebas ini sekiranya kita tidak mentanganinya dengan sebaik mungkin. Itu antara kesan aktiviti ini adalah tersebarnya penyakit yang bawa maut. Terdapat pelbagai penyakit yang lahir disebabkan oleh hubungan bebas di antara kaum lelaki dan wanita, tak kiralah mental maupun fizikal. Antara penyakit tersebut ialah AIDS. Penyakit ini boleh membawa maut dan ubatnya masih belum ditemui sehingga ke hari ini. Menurut kajian sains, seorang remaja wanita yang melakukan hubungan seks tanpa perlindungan mempunyai risiko jangkitan HIV sebanyak 1%, herpes genital sebanyak 30%, dan gonorrhea sebanyak 50%. Dari sudut mental, ia dapat memberi kesan negatif terhadap proses perkembangan emosi dan mental remaja. Remaja yang terlibat juga berkemungkinan besar mengalami trauma dan hilang keyakinan diri. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini melarang kita untuk melakukan perkara yang memberi kemudaratan kepada diri serta kepada orang lain. Jadi mengapa kita perlu terjerumus dalam masalah pergaulan bebas ini sedangkan kita mengetahuinya ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri kita dan orang sekeliling? Akhir sekali, antara kesan buruk pergaulan bebas sekiranya ia terus berkeluasa, agama Islam akan dipandang rendah oleh agama lain. Seperti yang disebutkan oleh saudara Syafiq kita sebentar tadi, berkaitan jumlah kes remaja yang mengandung luar nikah negara ini, majoritinya adalah remaja beragama Islam. Hadirin sekalian, kita sedia maklum negara kita ini memiliki rakyat yang berbilang kaum, bangsa dan agama. Islam dikenali sebagai agama yang suci dan baik oleh orang bukan Islam. Namun, apa pandangan mereka sekiranya umat Islam pada hari ini semakin rosak? Apakah nilai pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dalam mempertahankan kesucian Islam jika hari ini Islam sendiri dipandang rendah? Isu pergaulan bebas dalam kalangan remaja Islam akan dipandang serong oleh masyarakat, sekaligus menjatuhkan kesucian dan kemurnian Islam itu sendiri. Justru kita perlu memainkan peranan dan kita perlu membendung masalah pergaulan bebas ini, kerana setiap di antara kita bertanggungjawab untuk mencegah kemungkaran yang berlaku di sekeliling kita, dan itu merupakan salah satu daripada tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Terima kasih. Terima kasih saudara Amirul. Baiklah, begitu banyak perkongsian yang disampaikan oleh saudara Amirul, betapa besar kesan daripada isu pergaulan bebas ini. Baiklah, saya ingin kongsikan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32 bermaksud, dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu Wa Taala melarang keras kita untuk mendekati zina dan maksiat. Maka isu pergaulan bebas ini perlu ditangani sebelum
ia menjadi lebih serius. Kita sedia maklum tentang bahaya dan impak daripada isu pergaulan bebas ini sekiranya kita tidak bendung dengan efisien. Pada pandangan saudara Hafiz, apakah langkah dan usaha yang perlu kita ambil bagi mengikat masalah pergaulan bebas ini dari terus menular, terutamanya dalam kalangan masyarakat Islam sendiri? Terima kasih saudara Syafiq. Hadirin sekalian, apakah tindakan yang perlu diambil untuk kita banteras masalah pergaulan bebas ini daripada terus menular? Pertama sekali, kita haruslah mendalami ilmu agama dan memperkuatkan iman di dalam diri kita. Seseorang yang mempunyai pendidikan agama serta moral yang kukuh tidak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas, kerana dia tahu membezakan perkara yang benar ataupun salah. Ilmu agama dan nilai moral perlu diterapkan dalam diri sejak kecil lagi. Maka di sinilah ibu bapa perlu memainkan peranan dan tanggungjawab mereka dengan sebaiknya. Islam bukan saja sekadar agama, namun ia juga merupakan gaya hidup yang perlu kita amalkan dalam kehidupan harian. Oleh sebab itu, jika kita mendalami ilmu agama Islam, kita akan terpelihara daripada perbuatan mungkar dan dilarang Allah, seperti maksiat dan zina. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat dalam berpegang padanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Daripada hadis ini, kita mengetahui bahawa Al-Quran dan Sunnah merupakan pegangan kita agar kita sentiasa dalam jalan yang lurus. Seterusnya, bagi mengatasi isu ini dalam kalangan remaja, pihak berwajib seperti pihak sekolah atau pihak jawatan kuasa perumahan boleh menganjurkan program ceramah berkaitan isu ini di kawasan komuniti dan sekolah. Hal ini bertujuan supaya kita dapat mendedahkan isu pergaulan bebas ini yang semakin berleluasa dan kesan pergaulan bebas ini sekiranya tidak dibendung. Aktiviti-aktiviti seperti ini dapat memberi kesedaran kepada remaja-remaja supaya menjauhkan diri daripada terjebak dalam pergaulan bebas. Jika kita lihat pada hari ini, terdapat banyak program-program yang dilaksanakan. Sebagai contoh, program Remaja Sakinah yang kerap diadakan di sekolah-sekolah bagi tujuan menghalang isu pergaulan bebas ini terus merebak dalam kalangan remaja, terutamanya pada murid-murid sekolah. Masalah pergaulan bebas yang semakin parah ni, program ceramah kesedaran ini perlu diperbanyakkan dan digiatkan secara aktif supaya ramai lagi remaja dan orang awam lebih berwaspada dengan isu pergaulan bebas ini. Yang terakhir sekali, pihak berkuasa seperti Jabatan Agama Islam, polis perlu lebih menguatkuasakan undang-undang dan lebih tegas memanteras isu ini. Menurut Akta 559, Kanun Kesalahan Jenayah Syariah bahagian 4, Seksyen 29, melakukan perbuatan tidak sopan di tempat awam boleh didenda tidak lebih RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya. Hal ini bertujuan untuk memberi pengajaran kepada orang yang terlibat dalam pergaulan bebas dan sebagai teladan agar orang lain takut untuk melakukan hal yang sama. Orang awam juga perlu memainkan peranan dan memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dan membuat adil sekiranya terhadap aktiviti pergaulan bebas yang berlaku. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegahnya dengan tangan. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lidah. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan hati. Dan mencegah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Sahih Muslim. Sudah jelas bahawa setiap dari kita bertanggungjawab untuk mencegah kemungkaran yang berlaku dan bekerjasama untuk mencegah kemungkaran perbuatan mungkar yang melanggar syariat Islam seperti pergaulan bebas dapat dibendung. Terima kasih. Terima kasih saudara Hafiz atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin sekalian, telah banyak yang kita bahas dan bincang tentang isu pergaulan bebas ini. Pelbagai info, ilmu serta pengetahuan telah dikongsikan oleh kedua-dua ahli panel kita yang bijaksana ini. Bagi mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, marilah kita menjemput saudara Amirul untuk membuat sedikit rumusan berkaitan isu yang kita bahas hari ini. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati sekalian, terima kasih kepada saudara Syafiq sebab dah pas mic pada saya pula kali ni. Okey. Isu pergaulan bebas ini bukanlah isu yang perlu kita pandang sebelah mata. Walau kita buta sekalipun, isu ini kita kena pandang serius. Terang lagi kampus 10, mahukan berspotlight.
isu pergaulan bebas banyak memberi kesan negatif kepada kita serta masyarakat dan ia akan mengundang kepada kejatuhan agama Islam. Kita seharusnya mengambil iktibar daripada kisah-kisah umat yang terdahulu yang diceritakan dalam Al-Quran yang telah dibinasakan oleh Allah SWT kerana telah melanggar perintahnya. Takkanlah nak tunggu langit runtuh baru nak cari sejadah, nak tunggu bumi terbelah baru nak pakai tudung. Oleh itu, marilah kita sama-sama bermuhasabah diri kita sendiri dan meningkatkan amal ibadah kita. Tambahan pula pada akhir zaman ini, pelbagai fitnah dan cabaran yang mengugat keimanan kita. Berkaitan isu pergaulan bebas ini, kita perlu bersama-sama menanganinya kerana jika tidak dibendung, masalah ini akan terus merosakkan generasi muda pada hari ini seperti nila yang dititiskan pada susu. Jadi sama-sama kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya terpindah daripada perkara-perkara yang keji. Insya-Allah. Allah. Terima kasih atas rumusan yang disampaikan oleh Saudara Amirul. Suka untuk saya petik rumusan daripada Saudara Amirul. Takkan kita nak tunggu langit runtuh baru nak cari sejarah. Betul. Baiklah. Kita telah sampai ke penghujung program. Semoga perkongsian ilmu sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap sepanjang program ini berlangsung. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya akhiri program ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tunggu bumi terbelah baru nak pakai tudung. Oleh itu, maka sama-sama kita bermusahabah. Musahabah. Muhasabah. Sama-sama kita bermusahabah. Musahabah. Oleh itu, marilah kita sama-sama muhasabah diri sendiri. Pengalaman lambat itu, marilah kita bermusahabah